أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Dalam surah Rum, dakwah dia ialah ayat 17, iaitu Allah Ta'ala di atas perjuangan tauhid janji akan bagi kepada mereka yang perjuangkan tauhid kemenangan, seperti mana Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada mereka dalam beribadah. Dan surah Rum ni sempurna dengan kekalahan Rum pada peringkat awal sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah dalam tempoh 5 tahun. Rum telah dikalahkan oleh Parsi. Orang musyrikin Mekah oleh kerana sepahamnya dengan orang Parsi, sama-sama memuja dan tidak ada kitab.
seperti mana orang Parsi juga puja selain pada Allah Ta'ala, dan tidak ada pada mereka kitab. Begitu juga orang Mekah sepahamai dengan orang Parsi. Sebaliknya orang Rom pada masa dahulu dia golongan ahli kitab, golongan yang ada panduan kitab lagi. Walaupun mereka itu tidak ikut kitab mereka, tapi masyhur bahawasanya orang Rom ni orang yang ada kitab daripada langit. Jadi musyrikin Mekah dia sokong orang Parsi. Oleh kerana Nabi SAW dia mendakwa dia juga dapat wahyu daripada Allah, dan wahyu juga kitab Allah Ta'ala. Maka Nabi pun berasa bahawasanya kekalahan Rom ni satu perkara yang tidak baik, kerana golongan ahlu kitab telah dikalahkan dengan golongan yang puja selain pada Allah. Jadi apabila kalahnya tentera Rom di Syam, mana satu daerah yang berdekatan dengan Mekah. Masa tu Syam di bawah pemerintahan Rom. Peperangan telah berlaku di situ dan kalah tentera Rom, menang tentera Parsi. Jadi musyrikin Mekah buat pesta bergembira kerana kumpulan kita menang lawan kumpulan yang ada kitab. Jadi umat Islam pada masa tu tidaklah ramah. Apabila kekalahan berlaku, Allah Ta'ala turun surah Rum dengan beritahu berita, iaitu Rum memang dikalahkan, di satu daerah yang berdekatan dengan Mekah dan Madinah, iaitu nama tempat dia itu Azri'at atau Budi Busra. Kawasan ini kawasan yang dalam tanah jajahan atau petakluk kerajaan Rom, dan paling dekat dengan Madinah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, selepas kekalahan ini Rom akan mengalahkan mereka pula. Rom akan mengalahkan mereka pada beberapa tahun akan datang. Iaitu kekalahan pertama berlaku pada tahun 915 Masehi. 915 Masehi. Lepas tu kekalahan Parsi ke tangan Rom berlaku pada tahun 922 Masehi, iaitu 7 tahun selepas itu. Maknanya kekalahan orang Rom pada tahun 5 sebelum hijrah, dan kemenangan orang Rom pada tahun Perang Badar 2 tahun selepas hijrah, mana 7 tahun. Jadi Allah Ta'ala sebut di atas lafaz mubham, lafaz yang tidak jelas. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu yakin, sebab Allah telah beritahu Rom yang pendukung kitab ni akan mengalahkan Parsi, dia memuja selain pada Allah Ta'ala patung berhala. Maka Sayyidina Abu Bakar baca ayat ini kepada musyrikin Mekah yang bergembira, buat pesta kerana kekalahan orang yang ada kitab. Jadi apabila Sayyidina Abu Bakar baca, mereka menolak, mereka menidakkan, sehingga Sayyidina Abu Bakar kata dia yakin bahawasanya Rom akan menang dan golongan Parsi akan kalah, golongan penyembah patung yang akan kalah. Maka berlakulah pertaruhan 10 kota atau kurang lebih. Maknanya dalam tempoh ni kalaulah kalahnya orang Rom, Sayyidina Abu Bakar kena bayar. Kalau menang orang Rom, mereka yang musyrikin akan bayar kepada Sayyidina Abu Bakar. Semasa ni pertaruhan tidak diharamkan lagi, judi tidak diharamkan lagi. Maka apabila berlaku selepas pada tu, kemenangan itu berpihak kepada orang Islam, mana berpihak pada Rom. Dan Sayyidina Abu Bakar dalam pertaruhan dia itu menang. Maka ada riwayat mengatakan tidak ada tuntutan pun daripada umat Islam supaya bayar pun. Tapi setengah riwayat lain kata
mereka bayar dengan 100 ekor unta. Sebab apabila Sayyidina Abu Bakar menetapkan tempoh yang mubaham dalam Quran ni dengan satu tempoh yang pendek, maknanya bid'i dalam surah Rum ni tempoh di antara 3 hingga 9. Allah Ta'ala beritahu tempoh dalam di antara 3 dengan 9. 3, 4, 5 hingga ke 9 ni tempoh dia. Cuma Abu Bakar dia sendiri buat keputusan 3 tahun. Mana tidak pada tempoh ni. Jadi apabila pada selepas 3 tahun tu dia nak bakar apa-apa pun. Jadi musyrikin mari nak minta bayaran. Nabi kata, kenapa kamu tetapkan 3 tahun sedangkan bid'i lafaz ni daripada 3 hingga ke 9. Beritahu kepada mereka 10 ekor tu tambah lagi 100 ekor. Mana pertaruhan daripada 10 ekor tu tambah lagi kepada 100 ekor. Dan masanya hingga ke 9 tahun, bukan 3 tahun. Maka apabila tahun 922 Masihi, pada tahun 2 Hijrah, barulah berlaku peperangan. Dan betul lah Parsi kalah, Rom telah menang. Sayyidina Abu Bakar tu dia buat taruhan tu kerana dia yakin ayat Allah. Apabila Allah Ta'ala kata menang, memang akan menang. Tak mungkin berlaku kesilapan. Dan ini juga satu mukjizat daripada Nabi. Dan mukjizat ini mari daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Dalam surah ni Allah Ta'ala sebut ayat 17 nak beritahu kemenangan apa-apa pun sebenarnya di atas akidah tauhid, di atas hamba dia memperjuangkan akidah tauhid. Mana saja kemenangan yang akan diberi atau diberi oleh Allah Ta'ala kepada hamba dia, Nabi atau siapa-siapa saja, tentu sekali di atas akidah hamba itu menepati yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Mereka semua mentauhidkan Allah, melakukan doa dan permohonan kepada Allah Ta'ala, sehingga pihak musuh pun faham orang Islam ni dibantu oleh Allah Ta'ala. Jadi penentangan dan pertembungan di antara mereka dengan orang Islam ni betul-betul di antara tauhid dengan syirik. Dia pun faham. Jadi apabila Allah bagi bantuan tu, dia faham bahawasanya kita kalah kerana kita syirik, mereka menang kerana mereka tauhid. Kalau tidak ada rasa ni, tidak ada, Allah tidak zahirkan kemenangan. Apabila betul-betul bertemu di antara tauhid dengan syirik, barulah Allah zahirkan. Sehingga pihak kafir berfaham kita perang dengan dia kerana dia tauhid, kita syirik. Bukan berebut tanah, bukan berebut kawasan dan pengaruh, bahkan atas dasar akidah. Maka Allah Ta'ala tentu sekali akan zahirkan kemenangan. Cuma dalam surah Rum ni, ini berita gembira pada umat Islam. Maknanya orang yang mendokong kitab wahyu ni, Allah Ta'ala akan bagi kemenangan. Jadi mereka lebih bersemangat untuk menyampaikan wahyu yang telah turun pada Nabi Muhammad SAW. Ada sebelah dalil akli dalam surah ni. Dan dalil akli ni bermula pada ayat 20 hingga 54. Dan 2 kali akan disebut supaya hamba dia tegakkan akidah tauhid dalam manusia. 2 kali Allah sebut. Kerana apabila mereka sanggup menegakkan akidah tauhid, Allah akan bagi kemenangan. Ataupun kemenangan memang berpihak daripada mereka. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Ini suatu berita telah kalah Rum di daerah yang berdekatan dengan kota Madinah dan Mekah. Wa hum min ba'di ghalabi, dan Rum selepas mereka kalah, saya ghalibun akan mengalahkan. Selepas mereka kalah dalam peperangan ni pertama ni tahun 1615 Masihi ni, saya ghalibun, mereka akan mengalahkan Parsi. Bila fi bid'i sinina, dalam beberapa tahun lagi. Perkataan beberapa tahun ni dalam masyarakat bid'i dengan makna di antara 3 hingga 9. Celah tu akan berlaku. Paling-paling nak ada 9 lah. Kalau tidak boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 5. Jadi Rom akan mengalahkan semula Parsi dalam beberapa tahun akan datang.
Lillahil amru, milik Allah segala keputusan, kemenangan dan kekalahan. Min qablu, sebelum itu ketika Rom kalah, wa min ba'du, selepas itu selepas Rom menang kalau itu milik Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala beritahu kejadian ini sebelum berlaku. Memang ni Rom kalah, lepas tu pada ni beberapa tahun lagi Rom akan menang. Sebab keputusan kalau menang itu bukan milik mereka, bukan kerana kekuatan, bahkan milik Allah Ta'ala. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun, pada hari kemenangan yang berlaku yang berpihak kepada Rom, orang Islam Madinah juga akan bergembira binasrillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala kepada orang mukmin Madinah ni dalam peperangan Badar. Sana orang Rom telah mengalahkan Parsi, sini orang Madinah telah mengalahkan kafir Mekah. Yang suruh man yasha, Allah lah memberi bantuan kepada siapa yang dia kehendaki, wa huwal azizur rahim, dan dia lah Maha perkasa lagi Maha mengasihani. Itu perkasa untuk mengalahkan mana-mana musuh yang syirik pada Allah. Mengasihani akan membantu mereka yang mentauhidkan Allah. Wa'adallah, ini janji Allah. La yukhlifullahu wa'adahu, Allah tidak akan mungkin janji dia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi manusia yang tidak memahami. Yang tidak memahami ini betapa nusrah Allah bergantung kepada akidah hamba. Nusrah Allah Ta'ala ni sebenarnya bergantung pada akidah hamba, bukan kepada asbab yang zahir. Jadi oleh kerana kebanyakan manusia tidak memahami, bantuan Allah sebenarnya bergantung kepada akidah hamba, seperti mana pengapadan. Lalu ayat kemudian dijelaskan. Ayat yang ketujuh ni Zajrun, dan dijelaskan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka manusia ni hanya tahu perkara zahir daripada dunia ini saja. Kita ada alat jatuh cukup, kita ada tentera yang terlatih, kita akan menang. Jadi mereka hanya tahu asbab zahir saja daripada kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat, yang mana kehidupan akhirat bergantung pada amal hamba di dunia. Hum ghafilun, mereka lalai, mereka tidak tahu menahu. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, betapa Allah Ta'ala akan tetapkan keputusan mengikut kodrat dia ni, kerana Allah berkuasa penuh. Tidakkah mereka berfikir pada diri mereka sendiri, kejadian pada diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidak Allah Ta'ala dengan kodrat dia mencipta lapisan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya illa bil haqqi, melainkan untuk menzahirkan kebenaran, bahawasanya dialah pencipta yang maha berkuasa, dan dia saja, tidak berkongsi dengan siapa-siapa, memiliki kuasa itu. Wa ajalin musamma, dan Allah ciptakan makhluk langit bumi ini dan makhluk-makhluk lain untuk satu tempoh yang ditetapkan ketika kiamat. Apabila setelah sampai tempoh itu, dunia ni semua sekali bumi langit akan dihancurkan. Wa inna katsiran minan nas, dengan begitu pun sekali ini ramai di antara manusia biliqa'i rabbihim lakafirun, pada pertemuan kembali dengan Tuhan mereka di akhirat masih lagi ingkar kufur. Takhwif duniawi. Awalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka melihat perjalanan di muka bumi, fa yanzuru, tujuan jalannya supaya mereka tengok sendiri, kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, bagaimanakah kesudahan mereka-mereka yang mengkufuri Allah sebelum ini. Mereka itu kanu asyadda minhum quwwah, mereka itu dahulunya lebih hebat daripada orang Mekah ini di segi kekuatan badan, dan lebih hebat daripada orang Mekah ni. Wa atharul ardh, wa atharul ardh ni maknanya memajukan dunia, menerangkan dunia ini dan mengauk keuntungan dunia. Wa amaruha aktsara mimma amaruha, dan mereka telah memajukan dunia-dunia mereka zaman dahulu lebih daripada apa yang telah diusahakan oleh orang Mekah di kawasan Mekah ini. Dan mereka juga golongannya waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, tidak terlepas datang kepada mereka itu rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan dalil dan bukti, memberitahu dan memberi peringatan kepada mereka dunia ini sementara, semua manusia akan kembali pulang kepada Allah Ta'ala. Maka dunia inilah untuk manusia buktikan dia mengenali Allah dan mentaati. Tapi fama kana Allahu liyadhlimahum, walaupun semua
daerah-daerah yang Allah telah hancurkan itu majoritinya mati dalam keadaan kufur, tapi Allah tidak zalim. Maka tidaklah Allah Ta'ala menzalimi mereka, walaupun pada rupanya macam zalim. Kalau orang tengok pada masa kena azab tu, jadi macam nyanyi, macam satu penganiayaan yang besar. Mana bencana alam ni, manusia tuduh Allah Ta'ala zalim, biasa gitu, sebab rupanya begitu. Sedangkan tindakan Allah Ta'ala itu kurang daripada mereka tidak mematuhi Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Duduk atas bumi Allah tak sekenal Allah Ta'ala. Duduk atas bumi Allah, di bawah langit Allah, dia sendiri Allah ciptakan segala rezeki itu, Allah Ta'ala sediakan. Tapi dalam masa yang sama dia tidak ingin mengenali Allah dan tidak ingin mematuhi Allah, sebaliknya menentang agama Allah. Jadi tak heran jika Allah Ta'ala hukum mereka bukan dengan sebab kezaliman, dengan sebab sifat degil mereka. Itu dunia. Akhirat, thumma aqibatal ladzina asabus. Kemudian akibat kesudahan di akhirat nanti, orang-orang yang mengejarkan kejahatan semasa dunia dulu dengan tidak bertobat masa mati, balasan mereka su'a, azab yang lebih buruk lagi daripada dunia. Azab yang lebih buruk lagi daripada dunia. Li'an kadzabu, sini muqaddam, kerana mereka telah mendustakan bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Wa kanu biha yastahzi'un, mereka semasa dunia dahulu mempersendakan ayat-ayat Allah. Termasuk azab yang diberitahu oleh Nabi kepada mereka jika mereka menentang, juga dipersendakan. Sini dalil akli sabit kiamat. Dalil untuk mensabitkan tauhid tu, ayat yang ke-20. Ini dalil akli untuk sabitkan kiamat. Kiamat ni sabit kerana dia merupakan pemberitahuan daripada Allah yang Maha Berkuasa dan bergantung pada kudrat Allah Ta'ala. Kereta duduk depan kiblat ni, kita minta pindah palai, dia nak bakar jalan. Bagi beri kat dia kata kalau lepas ni kan, okey, nak jalan. Kena pergi 2-3 orang, kita anda apa?